Hello guys, selamat datang lagi ke channel Izami Gadget. So macam korang nampak, itu hari kita dah unbox Realme C3 A12e, A12 daripada Oppo. Dan kali ni kita nak unbox dia punya abang lagi, iaitu Oppo A13. Jadi tanpa lengah masa lagi, let's check it out. Jadi macam video-video yang lepas, video ni kita buat santai je. Sebab apa, ada banyak telefon aku unbox satu malam. Tetapi aku akan post video ni berasingan. So everything aku akan refer dekat website dia lah, untuk dia punya spec sheet, everything lah. So jom kita tengok apa dia dalam kotak dan kita go through dia punya spec lah. So aku beli Oppo A31 ni lebih kurang RM699. Itu tanda harga dia. So ini apa yang korang dapat lah. So jom kita tengok apa dalam kotak dia. So secara asasnya macam biasa, rupa depan kotak dia adalah macam ni lah. Dia ada gambar Oppo. Kalau korang perasan dia punya design lebih kurang je kotak dia ni, nampak? Aku rasa dia macam malas nak buat design kot. Dia copy paste je lah, tukar-tukar nama sikit kan. So tak apa. So dari segi kotak depan ni ada Oppo A31. Nampak macam warna hijau-hijau putih. Ini adalah spek 4GB dengan 128GB, logo Oppo. Alright, Oppo A31, Oppo A31. Kotak dia macam kali ni lebih colourful lah. Ada accent hijau-hijau cerah gelap macam tu. So dekat belakang dia ada dia punya spek ringkas. Dia mempunyai AI triple camera, bateri 4230 mAh, lebih kurang sama kot dengan A12. Skrin besar 6.5 inci, HD plus water drop screen. So dekat sini dia punya color adalah Fantasy White. Oh, Fantasy White, nama nak dahsyat. RAM 4GB 128 macam aku cakap tadi. So jom kita tengok apa dekat dalam kotak ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alright, kali ni senang sikit nak tembusi plastik dia ni. Alright, so jom kita buka kotak. Bismillahirrahmanirrahim. Kotak dia terasa sedikit berat lah berbanding dua adik-beradik dia ni. Ya, alright. So dekat dalam macam biasa, dia punya unboxing simple lah, kosong putih berseri macam ni. So benda pertama adalah kotak putih ni. Dalam ni ada, okay, kalau dalam ni ada dia punya silicone casing, kalau korang nampak. Alright, ada buku-buku dan juga SIM card jack tertus. Okay, kita letak tepi dulu. So dekat bawah ni terdapatnya dia punya phone tu sendiri. Kali ni nampak kemas sikit lah. Mungkin sebab harga mahal sikit, kemas sikit lah. So dekat dalam benda pertama kau akan nampak dia punya kabel lah. Okay, kabel dia jenis, okay, walaupun berharga RM699, kabel dia masih lagi Type A kepada micro. Alright, aku tak tahu guys, 2020 guys. Adapter pengajasan jenis 3 pin, berkapasiti 10W juga guys. Masih lagi sama. Aku rasa tiga-tiga ni dia punya charger, kabel semua sama. Kotak pun sama aku rasa. Bezanya telefon je kot. Okay, tak apa, kita letak tepi dulu. Kita tengok dia punya phone tu sendiri. So ini adalah Oppo A31. So dekat depan ni dia warna hitam. Nice sikit lah, dia kemas sikit. Ada AI triple camera, 65 inci, HD plus water drop screen, 4230 mAh bateri, 3 card slot for more storage. Itu dia punya killing features lah untuk phone ni. Okay, jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. So guys, inilah dia Oppo A31 dengan warna Fantasy White guys. Okay, dia warna kehijau-hijauan keputih-putihan. Keputihan tu lebih banyak lah. So far so good. Dia memang nampak lah rupa Oppo yang aku kenali lah. Memang design Oppo macam ni lebih kurang kan. Cumanya still lagi kelihatan plastik. Dan body dia ni macam unibody lah. Dia tak berbeza panel belakang dan juga body. Dia tercantum satu body. So jom kita go through dia punya design lebih kurang. So panel belakang adalah plastik. Okay, aku yakin plastik. Dengan setup 3 kamera, ada flash, ada branding Oppo, ada rear fingerprint punya sensor. Okay, dia ada accent warna macam gradient putih kehijauan. Kat bahagian depan dia ada screen dia, bersaiz 6.5 inci macam aku cakap tadi. Dia guna teardrop punya notch. Ada earpiece, ada selfie camera. Bahagian atas kosong warna putih. Bahagian kiri ni adalah on off button, ada putih separuh, hijau separuh. Bahagian sebelah sini ada volume rocker up and down, ada SIM card tray. So SIM card tray ni 3 slot dah macam dia cakap tadi, jadi tak payah buka lah. So dekat bawah terdapatnya speaker grill, lubang pengecasan micro USB, mikrofon dan juga butang bicu audio 3.5mm headphone jack lah. So far dari segi design wise memang kemas lah, berbeza berbanding adik-beradik dia kat tepi ni. Dia nampak lagi well thought lah ke ni. Jadi jom kita boot up phone ni. One eternity later. Okay, phone pun dah boot up. So macam phone di warna hijau-hijau Fantasy White tu, dia punya tema pun kehijau-hijauan. So first thing first, kita set maximum dia punya brightness. Kita offkan dia punya sleep ni. Sekejap Okay, alright, so ini adalah dia punya antara muka color OS 6 tak silap aku. Dia lebih kurang macam Oppo A12 itu hari lah.
So jom kita tengok dia punya detail about phone dia. Secara ringkasnya dia adalah ColorOS versi V6.1.2 version 6 berasaskan Android 9. Lepas tu dia punya RAM 4GB, dia punya storage adalah 128GB storage. Okey, secara ringkasnya kita tengok dia punya spek dia. Skrin dia adalah jenis IPS LCD bersaiz 6.5 inci, jenis 720p saja guys. Sama je. Dengan pixel density adalah 270 ppi density lah. Kecerahan adalah 480 nits sahaja. Dan dia menggunakan macam teardrop punya notch lah, macam ni lah rupa dia. Alright, so far so good. Kecerahan dia maksimum macam ni lah, okey lah kot. Kita try tengok dengan A12e. Okay, A12e lebih kurang lah semua lebih kurang je. Seterusnya dia menggunakan MediaTek MT6765V CB Helio P35 12 nanometer. Aku tak pandai sangat tau MediaTek punya keluarga ni, tapi itu dia punya spek lah, octa-core apa benda ni kan. Kamera dia triple kamera belakang ni dengan 12 megapiksel f1.8, 2 megapiksel jenis makro f2.4 dan juga 2 megapiksel f2.4 jenis depth. Aku tak faham kenapa dia tak bagi ultra wide, dia bagi depth dengan makro. Siapa yang main depth dengan makro sangat guys? Ultra wide lagi penting kot. Rakaman boleh maksimum sehingga 1080p 30 frame per second. Dia punya selfie adalah 8 megapiksel f2.0 HDR. Dia boleh support untuk video 1080p 30 frame per second. Lain-lain tak ada apa-apalah kot. Macam itulah basic secara asasnya. So macam biasa, kita cuba untuk test kamera. Right. So ini adalah kita test kamera biasa dia. 12 megapiksel kan. Alright. Lepas tu kita try tengok portrait sikit. So far aku tak jumpa macro lens punya setting kat mana. Tak tahu ada ke tak ada sebenarnya, ataupun automatic baru trigger macro, aku tak tahulah. Tapi tak apa, kita tengok selfie pula. Okay, ini selfie dengan beautify mode punya on. Okay, lepas tu kita offkan beautify mode ni. Alright, ini selfie tanpa beautify mode. Alright, jom kita tengok hasilnya. Sorry lah kalau ada bunyi ungka ke monyet kat luar tu, macam-macam binatang lah malam-malam ni pukul 1.30 pagi. So ini tanpa beautify mode. Janggut janggut tampak sikit detail lah daripada model-model sebelumnya. Beautify mode. Okay, beautiful mode macam biasa, muka flawless, tak ada lubang-lubang apa, rongga-rongga kan, nampak licin. Okay, ini adalah dia punya portrait mode dia. So far okey lah. Ni adalah lensa biasa. So far okey lah, warna yang dihasilkan nampak vibrant, detail ada. Dia taklah sehebat mana, tapi untuk harga dia boleh lah. Okay, now kita test dia punya audio. Sebab apa? Sama juga dengan phone-phone sebelum ni, dia adalah bottom single firing audio lah. Okay, kita buat maksimum So far bunyi dia punchy. Dia lebih kurang dengan A12 kot. Bunyi dia punchy sikit, loudness tu ada. So far dari segi audio dia okey lah untuk mono speaker. Tapi satu benda aku notice apabila aku unbox Realme C3 A12e dengan A12 dengan juga A31 ni, aku perasan masa C3 dengan A12e dari segi Wi-Fi, aku tak dapat nak detect Wi-Fi rumah aku ni yang 5GHz punya. Aku boleh detect 2.4 saja. Tetapi untuk A12 dan juga A31 aku boleh detect line tersebut. Pertama. Yang kedua, dari segi line punya connectivity, untuk Realme C3 dengan A12e aku perasan menggunakan Wi-Fi yang sama 2.4 tu, dia punya line tu memang loading lah untuk buka YouTube tu. Kalau korang perasan kan, aku cuba test audio tadi, loading nak ke music tu lama berbanding A12 biasa dan juga A31 ni. Dia punya connection tu tampak dan nampak macam laju, lebih laju daripada yang A12e dengan Realme C3 lah. Aku tak tahu aku punya line masa tu tak okey ke, tapi so far line yang sama, tapi loading laju dekat dua peranti ni lah. Okay, tak apa, nanti kita pun on test lagi. So far itu je lah kot. Ini dia punya antara muka ColorOS version 6 lah. So far sama juga, bukan aku punya preference lah, kotak-kotak macam ni lah.
Dan dia adalah Android 9, so dia tak ada gesture, dia tak ada dark mode, dia tak ada benda-benda sepatutnya ada pada Android 10 lah. Tu yang aku pelik. Realme C3 ada Android 10. Yang Oppo yang lebih mahal ni tak ada Android 10. Aku tak tahu dia punya direction, mungkin proportion harga tu mahal dekat branding berbanding value phone tu sendirilah. So guys, conclusionnya, adakah Oppo A13 ni adalah sebuah peranti entry level ke? Aku tak boleh nak sure lah dengan spek dia ni adakah dia entry level ataupun mid range dah. Tapi bagi aku dengan apa yang diberikan entry level lah kot, sebab dia punya resolusi dia 720p kan. Prosesor dia pun MediaTek entah apa-apa entah ni kan, Helio P35. Aku tak tahu dia punya level dekat tang mana, mungkin dekat level-level Snapdragon 4 series kot. Jadi dia adalah entry level, tapi dia ada AI triple camera. Cumanya AI triple camera ni bukan setup yang aku suka lah. Sayangnya dia memberikan depth sensor dengan makro berbanding ultrawide dan telefoto. Dan aku tak jumpa makro dia dekat mana. Dekat portrait tu adalah kan, makro aku tak jumpa. Bateri 4230 mAh. Untuk tanda harga dia berapa tadi, 699. Aku rasa boleh lah kot kan. Ada pilihan lain kan. Kalau dengan tanda harga macam tu, kau boleh beli Redmi Note 9S kan. Dengan harga promotion boleh dapat kot 699 macam aku beli tadi. Susah aku nak cakap macam mana lah. Tapi tak apalah, kita tunggu full review. Aku cuba guna, tengok macam mana pergi dia, usable ke tak dari segi penggunaan aku lah. Aku tak tahu korang macam mana, tapi dari segi penggunaan aku cuba tengok macam mana. So guys, sampai sini je video unboxing dan juga hands on untuk Oppo A31 kali ni. Kalau korang end up suka video-video unboxing santai macam ni, korang boleh klik butang subscribe di bawah. Korang boleh share video ni, korang boleh klik bell notification icon di bawah untuk menerima update-update terkini dari Zami Gadget. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.